Okey, buka kitab Nahu. Ke-10 isim tam. Isim tam menasabkan tamyiz. Ia tersebut sempurna sama ada dengan yang pertama tanwin seperti ma fis samai qadru rahatin sahaban, itu adanya tanwin iaitu rahatin, maka sempurnanya tam itu dengan adanya tanwin. Maka dia menasabkan tamyiz. Dia menasabkan tamyiz dia, iaitu sahaban. Itu maksud dia tidaklah di langit itu kadar angin sahaban awan. Yang kedua takdir tanwin. Seperti indi ahada asyara rajulan wa zaidun aktsaru minka malan. Sini pula ditakdirkan tanwin kerana ahada asyara itu asal dia ahadun wa asyarun. Seperti mana yang kita belajar dah dalam murakkab bina'i. Dalam murakkab bina'i adanya tanwin iaitu ahada asyarun. Dengar atau tak dengar? Dengar? Okey. Wa zaidun aktsaru minka malan, ini pun juga ada tanwin iaitu takdir tanwin dia iaitu aktsaru, asal dia adanya tanwin iaitu aktsarun. Ini khusus bagi isim tafdil. Isim tafdil ada tanwin. Kerana bila dia isim adanya tanwin asalnya. Ini tanwin yang ada padanya adalah tanwin yang takdir sahaja. Yang ketiga, nun okey, terjemah tadi saya tak terjemah. Indi ahada asyara rajulan, dengan aku ada 11 rajulan orang. Wa zaidun, dan juga Zaid aktsaru lebih banyak minka daripada kamu malan harta. Jadi mana yang kena baris atas? Yang kena baris atas rajulan dengan malan. Siapa yang membaris ataskan dia? Iaitu ahada asyara. Yang membaris ataskan rajulan. Kemudian malan situ jadi baris atas kerana aktsaru. Faham? Kerana aktsaru. Yang ketiga nun tasniah. Nun tasniah mana kalimah yang memberi makna dua. Ada nun tasniah. Seperti indi qafizani, dengan aku ada 2 qafiz. Dua bekas. Qafiz ni 2 bekas kopi. Burran gandum. Jadi qafizani itu mentamyiz, menasabkan, membaris ataskan burran, iaitu kalimah burran itu jadi baris atas kerana qafizani. Yang keempat nun jamak. Ada nun jamak, maka nun jamak itu menasabkan tamyiz juga, seperti hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan. Adakah hendaknya kami memberitahu kepada kamu akan serugi-ruginya orang-orang yang ruginya amalannya. Amalan-amalannya. Amalan situ adalah berbaris atas kerana akhsarina. Kerana adanya na situ. Atau musyabahah nun jamak. Ada persamaan dengan nun jamak tetapi dia bukan nun jamak. Contohnya indi aisyruna dirhaman, dengan aku adanya aisyruna 20 dirhaman dirham. Jadi mana nun jamak, musyabahan nun jamaknya iaitu aisyruna. Iaitu ada na situ, aisyruna. Sama dengan nun jamak tetapi dia bukan jamak, dia dengan makna 20, bukan dengan makna jamak. Dia bukan kalimah jamak tapi sama dengan lafaz nun jamak. Dirhaman itu baris atas kerana isyrunah. Yang keenam kerana idhafat. Idhafat. Contohnya indi mil'uhu asalan. Dengan aku ada satu penuh tapak tangan, penuhnya
tapak tangan, asalan, madu. Ah, Jadi mil'uhu situ adalah kalimah idhafat. Murakkab idhafi. Iaitu idhafat dengan dhamir. Mil'uhu. Hu situ dhamir. Asalan situ adalah madu. Okey. Dan madu situ, asalan situ jadi baris atas kerana mil'uhu. Okey. Habis sini nahu. Esok hafalnya yang ke-11. Okey. Hafal yang ke-11 mesti kena lancah. Okey dah. Hadis. Hadis, bukan hadis. Mari semua sekali pelajar. Hadis. Hari ini kita pelajaran hadis. Pelajaran hadis adalah hadis rukun Islam. Okey, rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa saumi Ramadan. Bunya dibina. Al-Islamu, Islam itu. Ala atas. Khamsin, 5. Syahadah, persaksian. An, bahawa. La, tidak. Tiada. Ilaha, Tuhan yang disembah. Illa, kecuali. Allah, Allah. Wa, dan. Anna, sungguhnya. Muhammadan, iaitu Muhammad. Rasulullah, pesuruh Allah. Wa, dan. Iqami, mendirikan. As-salati, salat. Itu. Wa ita'i, dan menunaikan. Az-zakati, zakat. Wa haji, mengerjakan haji. Al-bait, Baitullah, mengerjakan haji Baitullah. Wa saumi, dan puasa. Ramadan, puasa bulan Ramadan. Rawahu, diriwayatkannya. Al-Bukhari, oleh Al-Bukhari. Wa Muslim, dan Muslim. Okey, ini pasal rukun Islam. Ini pasal rukun Islam yang kewajipan kepada kita semua ingat. Kita sebagai orang Islam, kita kena ingatnya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap dengan perkataan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mengucap sini, syahadah sini makna mengucapkan persaksian. Mengucapkan persaksian, iaitu asyhadu, aku bersaksi. Baca sama-sama. Asyhadu, aku bersaksi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, kita kena ucapkan dengan lidah kita. Lisan kita, kita kena ucapkan 2 kalimah syahadah ini. Bila kita sebut 2 kalimah syahadah ini, kita kena benarkan perkataan kita itu dengan hati kita dan perbuatan tangan kaki kita, tubuh badan kita keseluruhannya mesti sesuai dengan la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah itu adalah bentuk ikut sunnah Nabi. Kita kena ikut sunnah
Nabi, kita tolak benda yang bukan sunnah Nabi. Faham ke tak faham? Kemudian mendirikan solat secara sempurna. Itu dengan ikut sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya nanti kita belajar di dalam hadis. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Bila kita mempunyai nisab zakat, mana kita di kalangan kategori orang kaya, maka diwajibkan ke atas kita mengeluarkan zakat. Ada zakat harta, ada zakat simpanan, ada zakat binatang, ternak dan sebagainya. Jadi itu pun kena nanti pelajari. Paling kurang kita kena tahu zakat itu adalah kewajipan bagi kita semua. Dan mengerjakan haji. Mengerjakan haji adalah salah satu daripada rukun Islam juga, yang mana rukun Islam ni dikhendaki kepada kita mengerjakan haji, umrah satu kali seumur hidup. Satu kali seumur hidup kita, paling kurang kita pergi mengerjakan haji di Baitullah. Bila sebut kata haji di Baitullah, kita kena pergi Mekah. Kita kena pergi Mekah, pergi di Masjidil Haram, yang mana di Masjidil Haram itu ada Kaabah, maka di situlah kita tawaf, di situlah kita dekat dengan kawasan tu pula ada Safa Marwah, kita bersa'i dan kita melontar di Jamarat, di Mina, kemudian kita wukuf di Arafah, kita wukuf di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, kita wukuf di Arafah, kemudian kita melontar di Jamarat. Itu semua sekali adalah amalan-amalan haji yang mana itu akan dipelajari dalam kitab hadis dan juga kitab fiqh lah. Kemudian puasa pada bulan Ramadan. Mana satu bulan di bulan Ramadan, kewajipan kepada kita semua puasa. Tidak bolehnya sama sekali kita meninggalkan puasa walaupun satu hari. Kecuali adalah sakit ke, ketika musafir ke, itu adalah kelonggaran kepada orang-orang ini tidak puasa. Dan itu saja rukun Islam yang kewajipan kepada kita semua. Penjelasan detail pun saya rasa sudah cukup dah setakat itu. Kemudian yang pentingnya awak tulis, kemudian awak hafaz, kemudian awaknya tulis perkataan setiap kalimah bahasa Arab per kata. Satu perkataan makna dia apa. Okey, faham? Kemudian hantar kepada saya secepat mungkin sebelum mana pagi esok, selewat-lewat pagi esok kena hantar. Dan saya naknya hantar audio. Sebab dah dapat hantar melalui telefon, maka hantarlah melalui audio telefon, hantar rakaman audio telefon, satu orang setiap hafalan yang kena hantar pagi. Okey, faham ke tak? Faham ke tak? Hantar je. Awak rakam daraba yadribu, nasara yang suruh ke apa semua tu. Awak baca, lepas tu awak hantar ke saya lah. Semua pelajar termasuk pra A, pra B, pra C semua sekali. Nahu, soraf, hadis. Faham ke tak faham? Okey? Okey, sampai sini saja dulu. Syukran lakum wa ilal liqa. Wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.